Tuan-tuan, kejadian hawa nafsu bagaimana? Disebut oleh Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala, bahawa nafsu dia pernah dibakar di dalam api neraka Allah selama 1000 tahun. Tuan-tuan, bila dia diangkat oleh Allah, dia kata dengan Allah, ya Allah, aku tak mau taat kepada kamu. Ni nafsu. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى العلامة الحبيب عبد الله عمر الشاطري وإلى العلامة الحبيب حسن بن عبد الله عمر الشاطري وإلى العلامة الحبيب سالم بن عبد الله عمر الشاطري وإلى مشايخنا في بلاد مصر وبالخصوص إلى مؤلف الكتاب ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tama sekali kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam tempat yang sangat mulia yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah kerana masih lagi dihimpunkan dalam perkumpulan ilmu, yang mana menjadi satu nikmat yang besar bila mana kita berada di dalam majlis ilmu, kerana kita akan dapat menambah lagi ilmu pengetahuan kita. Dan tuan, orang yang bertambah ilmu pengetahuan, maka dia sebenarnya
diberikan kebaikan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan," kata Nabi, siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendak beri kepada dia khairan, iaitulah kebaikan yang banyak, kata Nabi, yufaqihahu fid din, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia akan selok-belok agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan, maka kerana tu bila kita terpilih untuk mai ke dalam majlis ilmu ini, memberikan satu makna kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan 1001 kebaikan kepada hamba-hamba dia yang terpilih untuk duduk di dalam majlis-majlis ilmu seumpama ini. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi perbicaraan kita pada Isra' dan juga Mi'raj, yang mana kita berhenti daripada membaca kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala buat sementara. Tuan-tuan, kerana apa kita meraihkan peristiwa-peristiwa besar yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai kita kata membesarkan juga bulan Rajab, yang mana bulan Rajab dijadikan oleh Allah sebagai salah satu bulan haram. Orang yang beramal pada bulan haram, maka pahala dia digandakan oleh Allah. Tetapi orang yang melakukan perkara yang tak disukai oleh Allah pada bulan haram ini, maka demikian juga dosanya akan digandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kemudian kita dah pun berada pada penghujung Rejab ni, dah dekat-dekat hujung dah, yang mana disebutkan oleh ulama bahawa Rejab ini dia membawa maksud kasratul khair, iaitulah banyaknya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kita melihat amalan Nabi SAW pada bulan Rejab ni, Nabi memperbanyakkan puasa. Nabi SAW memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Tentu pasal apa bermula daripada Rejab ni, Nabi dah buat amalan dah. Kemudian Nabi dah doa dah dengan Allah, dengan doa yang kita jangan tinggal doa ni. Tuan-tuan, doa tu Allahumma barik lana fi Rajab. Tuan-tuan, ada orang yang dia baca fi Rajabin. Jadi mana satu nak baca ni? Rajabah ke nak baca Rajabin ke? Tuan-tuan, yang lebih banyak ulama menyatakan bahawa ianya boleh dibaca kedua-duanya sekali. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dua-dua tu ada hujjah. Saya tak bermaksud nak terangkan tata bahasa yang ada di situ, tuan-tuan, tapi kalau kita tengok perbahasan ulama, ada ulama yang membenarkan kita baca Allahumma barik lana fi Rajab, dan ada juga yang membaca Allahumma barik lana fi Rajabin. Tuan-tuan, dua-dua tu boleh belaka. Kalau rasa ragu-ragu, matikan terus, senang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Lagi senang lagi. Tuan-tuan, yang tak bagus
Bila mana dia tak berdoa, yang tu tak bagus. Nano tak kira lah dia bari atas ke bari bawah, ulama berhujjah masing-masing. Tuan, tapi bahagian kita bila mai bulan Rejab ni, tengok contoh yang paling baik, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rejab ni Nabi banyakkan puasa dan juga istighfar. Tuan-tuan, dan Nabi berdoa dengan doa tadi, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan nanti ya Allah. Dan tentu maksud daripada doa yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu persoalan dia, pasal apa mula daripada Rejab ni Nabi dah doa dengan Allah. Kemudian pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan segala amalan ni pada bulan Rejab? Tuan-tuan, tidak lain tidak bukan kerana ada kaitan dengan Ramadan. Kata ulama, ada kaitan antara Rejab kepada Sya'ban, Sya'ban kepada bulan Ramadan. Dia ada sebab dan ada pertalian dia. Tuan-tuan, apa dia punya pertalian dia? Yang pertama sekali, Nabi SAW dia nak ajak kepada kita bahawa bulan Ramadan adalah bulan untuk manusia beramal padanya. Kerana tu Nabi SAW menyebut, man adraka Ramadana, siapa-siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, lam yughfar lah, tetapi dosa dia masih lagi tidak diampunkan oleh Allah, maka ketahuilah, kata Nabi, dia tergolong dalam golongan orang yang sangat rugi. Tuan-tuan, macam mana tak dikatakan dia orang yang rugi? Kalau bulan Ramadan, kata Nabi SAW, futihat abwabal jannah, dibuka semua sekali pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, wa ghulliqat abwaban nar, dan ditutup segala pintu-pintu neraka Allah, wa sulsilatis syayatin, dan syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, ibarat orang yang masuk periksa, dia dah tahu dah apa soalan dia dan apa dia punya jawapan dia. Ni bulan Ramadan. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni bila mana orang dia tak beramai, bila mana orang berat dalam beramai pada bulan Ramadan, tuan-tuan, dia rugi. Pasal apa? Tidak ada kemurkaan. Yang ada hanyalah kerahmatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka Nabi SAW dia tunjuk kepada umat dia, bermula daripada Rejab ni kita dah mulakan latihan. Tuan-tuan, benda baik ni dia perlu kepada latihan. Pasal apa? Kerana kita berlawan dengan hawa nafsu yang kita dah cerita dekat sini. Tuan-tuan, kejadian hawa nafsu bagaimana? Disebut oleh Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala bahawa nafsu dia pernah dibakar di dalam api neraka Allah selama 1000 tahun. Tuan-tuan, bila dia diangkat oleh Allah, dia kata dengan Allah, ya Allah, aku tak mau taat kepada kamu. Ni nafsu. Tuan-tuan, kemudian dia direndam lagi selama 1000 tahun. Tuan-tuan, 1000 tahun di alam akhirah berbeza dengan hari-hari pada hari dunia. Tuan-tuan, satu hari di alam akhirah menyamai dengan 1000 tahun di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, boleh kita bayang tak bagaimana 1000 tahun ni dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala akan hawa nafsu. Tuan-tuan, maknanya 2000 tahun dia dibakar oleh Allah. Tapi bila diangkat, apakah dia nak taat dengan Allah? Tidak, dia tak mau nak taat dengan Allah. Tuan-tuan, maka benda ni lah
yang Allah Ta'ala bekalkan di dalam tubuh badan manusia, maka manusia dia nak kena berlawan dengan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, maka nescaya kami akan beri kepada dia petunjuk bagaimana jalan untuk mendekatkan diri kepada kami, kata Allah. Tuan-tuan, ayat ni dia nak habaq kepada kita. Orang yang nak buat baik dia perlu kepada latihan. Orang yang nak buat baik dia kena selalu membangkang kepada hawa nafsu dia. Tuan-tuan, kalau dia tak ada latihan, kalaulah dia tidak bangkang hawa nafsu dia, tuan-tuan, dia akan lambat, ataupun mungkin dia tidak akan berjaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana misi Ramadan ni penting, kerana misi Ramadan ni dia besar, tuan-tuan. Kita nak penuhkan bulan Ramadan ni dengan amal ibadah kepada Allah. Terutamanya qiraatul Quran, bacaan ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan, semua ni kita tak boleh buat kalau seandainya dosa kita masih lagi banyak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut antara penyebab seseorang itu berat dalam melakukan ketaatan kepada Allah adalah kerana disebabkan dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, kalla bal rana ala qulubihim. Dan inilah penyebab dia, yang kita lambat buat taat, yang menyebabkan kita berat buat taat, yang menyebabkan orang lain dapat nikmat kita berasa hasad. Tuan-tuan, kita senantiasa merasa diri kita betul, orang lain salah. Tuan-tuan, sebab daripada benda ni, apa dia? Iaitulah rana ala qulubihim. Hati mereka dipenuhi dengan kekotoran dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka bulan Rejab inilah Nabi SAW, pasal ada 2 bulan lagi dan lagi, Nabi SAW ajak pada umat dia doa yang paling cantik. Dia punya susunan dia, ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab ini. Maknanya dah mula latihan dah. Dan sampaikanlah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Maksud sampai apa dia? Tuan-tuan, mudah-mudahan kita masuk dalam bulan Ramadan dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata dekat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata faedah, telah ijma' segala ulama. Tuan-tuan, maknanya sepakat semua sekali ulama. Yang tu maksud ijma'. Tuan-tuan, sepakat semua ulama bahawasanya Isra' dan juga Mi'raj itu, tuan-tuan, Isra' maknanya perjalanan Nabi SAW. Yang tu dimaksudkan dengan Isra', perjalanan. Tuan-tuan, perjalanan daripada mana? Daripada Makkatul Mukarramah sampailah ke Palestin, kemudian Mi'raj. Dan tuan, Mi'raj ni makna dia naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, sebelum kita pergi lebih jauh lagi tentang cerita Isra' dan juga Mi'raj, perlu kita tahu Isra' Mi'raj ianya adalah jemputan daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah daripada mana kematian, orang-orang yang banyak menyokong dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama dengan Abu Talib, seumpama dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Tuan-tuan, orang-orang ni semuanya telah meninggalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, ulama menyatakan kenapa orang-orang penting ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kepada manusia bahawa kejayaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah semata-mata kerana bantuan daripada orang-orang yang banyak menyokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi banyaknya dakwah ini berjaya adalah kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kalau Allah Taala nak tolong, tak nanti ramai. Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak tolong, tak nanti kita nak kena rancang strategi dan sebagainya. Kalau tidak ada penyokong, kalau tidak ada strategi, tuan-tuan, kalau dia nak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dia nak diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, perkara tu akan berlaku. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala dia mengkehendaki akan sesuatu perkara, maka cukuplah bagi Allah. Dia kata jadi, maka jadilah perkara tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi orang-orang yang banyak menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Abu Talib, antaranya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha, yang infakkan harta dia ke semua sekali. Tuan-tuan, asalnya kita tahu Sayyidatina Khadijah ni dia adalah orang yang kaya raya. Tuan-tuan, ini orang yang betul-betul berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah dia tak pi ceramah. Tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah ni dia tak ada lah orang kata ikut sekali pi berperang, tak ada, tuan-tuan. Tapi kekuatan yang ada pada Sayyidatina Khadijah adalah kekuatan harta. Tuan-tuan, maka dia sumbangkan harta dia dengan tujuan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dekat sini nak tunjukkan kepada kita, nak sumbangkan kepada Islam bukan hanya sekadar duit. Kadang-kadang buah pikiran boleh kita sumbangkan. Apa lagi? Tenaga kita boleh sumbangkan. Sokongan kita boleh kita sumbangkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kena malu dengan burung yang kita pernah cerita. Nah, burung yang membantu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim masa dia dibakar oleh Namrus dalam api yang begitu besar. Tuan-tuan, tiba-tiba mailah satu burung yang dia bawa ayak di dalam mulut dia. Tuan-tuan, burung dia bukannya besar mana pun, sekok burung saja. Tuan-tuan, dia bawa ayak dekat dalam mulut dia. Sehinggalah dia ditahan oleh malaikat. Malaikat kata kepada burung ni, burung, kalau setakat ayak banyak tu, kamu nak percik kepada tempat Nabi Allah Ibrahim AS dibakar, hak ni tak padan, kata malaikat. Tuan-tuan, tapi apa kata burung ni? Burung ni kata, wahai malaikat, sekurang-kurangnya nanti bila aku berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tanya kepada aku, apakah sumbangan kamu terhadap Nabi aku yang sedang dianiaya? Tuan-tuan, burung ni kata, sekurang-kurang aku boleh jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam hadis Dhab, hadis yang sahih, dia ada dalam Sahihil Bukhari. Tuan-tuan, yang mana hadis Dhab, bagaimana seekor dhab dia boleh mengakui Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, benda ni dia pelik. Tetapi dia benar. Pasal apa? Nak membenarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, maka Nabi SAW dijemput oleh Allah. Kerana apa? Kerana nak menghiburkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kehilangan orang-orang yang menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pi pula ke Taif. Tuan-tuan, tujuan Nabi pi Taif ni mudah-mudahan di sana ada sinar baru, boleh menyebarkan lagi dakwah Islam ini, boleh membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha, dia pernah kata kepada Nabi SAW. Kata Sayyidatina Khadijah, wahai Rasulullah, kalaulah Allah mentakdirkan aku yang pi dulu. Andai kata begitu, tuan-tuan, memang Sayyidatina Khadijah dia pi dulu, dia meninggal dulu, dia wafat dulu. Tuan-tuan, tapi Sayyidatina Khadijah dia pesan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kalaulah aku yang pi dulu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, selepas jenazah aku ditanam, dah tanam lama dah, kalaulah kamu nak sampaikan manusia kepada Allah, alatnya tidak ada, wahai Rasulullah, kamu galilah kubur aku semula. Kalau ada lagi tulang belulang aku, maka gunakanlah tulang belulang itu untuk menyampaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tuan-tuan, hebatnya Sayyidatina Khadijah, isteri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi pi Taif. Pasal apa? Tengok keadaan di Mekah ni macam tak boleh nak buat kerja. Macam keadaan di Mekah ni macam tak boleh nak kembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi pi ke Taif. Tuan-tuan, sebagaimana yang kita sedia maklum, kita sedia tahu, Nabi pi Taif dengan harapan dapat menyebarkan lagi agama. Tapi apa yang Nabi dapat di kota Taif? Nabi hanya dapat sakit, Nabi dapat cemuhan, Nabi dapat makian. Disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, antaranya Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Nabi ni dia dihina, dimaki, disakiti daripada semua golongan yang berada di kota Taif. Maknanya apa? Daripada orang tua, orang muda, sampailah kanak-kanak, semuanya menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tahu macam mana Nabi keluar daripada kota Taif merangka. Kemudian darah ni keluar daripada kepala sampailah kepada telapak kaki. Lalu darah tu dia bertakung di dalam kasut yang dipakai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi Nabi doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dekat sini memberikan pelajaran pada kita. Kalaulah kita ada masalah, kalaulah ada apa-apa yang menyusahkan kita, dan tuan, tempat tujuan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tu sebab itu bila mai vaksin dekat kita, ni nak sentuh je pak. Dan saya bukan nak sentuh vaksin tu bagus ke tak bagus, boleh ke tak boleh. Dan tuan, yang tu kita serahkan kepada orang ataupun badan yang berautoriti. Serahkan pada mereka. Mereka lah yang tahu, kita tak duduk kat tempat mereka. Kalau nak cerita pula panjang lah. Kaedah usul fiqhnya, bagaimana kaedah at-tahwil, macam-macam kaedah lah. Dan tuan, tapi apa yang perlu kita nampak dekat sini, bila mai vaksin dekat kita ni, tuan-tuan, kita kena perbetulkan kita punya akidah kita. Tuan-tuan, memanglah bila ada ubat, maka dia menjadi sinar baru kepada kita. Tuan-tuan, tapi sinar baru ni kita hanya sebut pada mulut kita sahaja. Tuan-tuan, akidah kita lagu mana? Vaksin tu pun dia mai adalah kerana daripada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu ni ada di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala.
ilmun nama dia. Allah Ta'ala itu berpengetahuan. Tuan-tuan, kemudian dikuatkan lagi kaunuhu aliman, dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kaunuhu aliman, keadaan dia yang senantiasa mengetahui. Tuan-tuan, maka seluruh daripada ilmu yang ada atas dunia ni, semua ilmu, tuan-tuan, ilmu tu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah didatangkan kepada kamu akan ilmu, kata Allah, melainkan hanyalah sedikit, kata Allah. Tuan-tuan, maka vaksin yang main ni kita nak kena pandang, ya dia sinar baru, alhamdulillah, tuan-tuan, tapi kita nak kena banyak kembali kepada Allah. Kita nak tengok, tuan-tuan, benda ni takkan berlaku kalau ianya tidak diizinkan, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu masa Nabi kena teruk-teruk ni, tuan-tuan, masa tu memang tak ada siapa-siapa pun yang membantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang-orang yang sokong Nabi dah tak ada dah. Antaranya isteri yang paling Nabi kasih, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Tuan-tuan, masya-Allah, Khadijah ni dah lah cerdik. Kemudian pula tolong Nabi pula. Dah lah tolong Nabi, kaya pula. Dah lah kaya. Setengah riwayat kata seorang perempuan yang sangat jelita, walaupun dia janda, yang berumur 40 tahun ke atas. Oh, masya Allah, package Allah Ta'ala beri kepada Sayyidatina Khadijah. Dan tuan, Khadijah ni dia pandai menenangkan Nabi SAW. Dan tuan, masa wahyu pertama turun kepada Nabi SAW, dan tuan nak baca kisah lengkap dia, buka di dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi, pada mensyarahkan sebahagian daripada hadis-hadis Sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan, hadis yang pertama, tuan-tuan, masa Nabi terima wahyu, tengok keadaan Nabi lagu mana. Tuan-tuan, Nabi agak sedikit terperanjat masa mula-mula dia dapat wahyu daripada Allah. Maunya tak terkejut, tuan-tuan. Kawan tu tengah duduk khalwat, Nabi tengah duduk khalwat. Nabi tengah duduk sorang-sorang dia. Tuan-tuan, tiba-tiba ada orang mai daripada arah belakang, peluk dia, lalu menyatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah hai Muhammad, Iqra ya Muhammad. Akhirnya Nabi kata apa? Ma ana biqari. Terperanjat, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi balik ke rumah dia, Nabi turun, Nabi balik ke rumah dia menggeletar ni. Kemudian Nabi SAW kata apa? Zammiluni, zammiluni. Tolong selimutkan aku, tolong selimutkan aku. Tuan-tuan, maknanya apa? Nabi pada masa itu terkejut sikit dengan apa yang berlaku pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah pandainya dia berperanan sebagai seorang isteri. Tuan-tuan, Nabi duk takut ni, apakah Khadijah juga turut takut dengan Nabi SAW? Woi, pasal apa? Dia tu takut juga. Tak, tuan-tuan. Apa yang Khadijah buat? Khadijah tanya elok-elok, "Ya Rasulullah." Dia kata, "Hei Muhammad." Maksud Muhammad lagi. "Hei Muhammad, apa yang berlaku kepada kamu ni?" Maka kata Nabi SAW, "Tak tahulah," kata dia. "Mungkin roh-roh jahat semasa aku duduk atas bukit tersebut, mungkin ada roh-roh yang jahat telah masuk ke dalam tubuh badan aku." Tuan-tuan, apa kata Sayyidatina Khadijah? "Tidak mungkin," dia kata. Tuan-tuan, ni kata-kata semangat ni. Sebab tu maklum kita pun, kalau laki tu ada macam nampak ada masalah, jangan duk tambah lagi. Itulah orang pesan dah. Kata dah, pi buat juga. Kau down lah kawan tu, makin turun lah semangat kawan tu. Tuan-tuan, Khadijah tak, bila mana Nabi SAW kata mungkin roh-roh jahat dia telah masuk ke dalam tubuh badan aku. Tuan-tuan, apa jawapan Khadijah? Khadijah kata, "Tak, hai Muhammad, kamu ni adalah orang yang baik, kamu adalah orang yang amanah,
Mana mungkin orang yang baik akan diperlakukan sedemikian rupa. Kamu pasti akan dijaga oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuan-tuan, ni kata-kata Khadijah kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, bila Khadijah kata macam tu, Nabi boleh keluar daripada selimut dia. Tuan-tuan, masa Nabi keluar daripada selimut dia, Jibril mai rumah. Mai rumah. Tuan-tuan, kata Nabi kepada Khadijah, dia ada dekat muka pintu tu. Tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Tak ada apa. Hai Muhammad, lah ni mai duduk di sebelah aku, kata Khadijah. Nabi duduk sebelah Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Tuan-tuan, Nabi kata lagi pada Khadijah, wahai Khadijah, dia masuk dah dalam rumah kita. Wahai Muhammad, mai duduk atas paha aku. Tuan-tuan, ni Khadijah mai duduk atas paha aku. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, wahai Khadijah, dia makin rapat dengan aku ni. Tuan-tuan, akhirnya Khadijah buat apa? Khadijah buka dia punya jilbab dia. Bila dia buka jilbab dia, tuan-tuan, malaikat ni adalah sejenis makhluk yang tidak akan tengok aurat orang, tak akan tengok benda-benda yang tidak elok, terutama Jibril, malaikat yang begitu rapat dengan Allah, menunggu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Jibril alaihissalam ni keluar daripada rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bayangkan masa Nabi keluar macam tu daripada kota Taif, dalam keadaan tidak ada apa-apa sokongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi Nabi berdoa kepada Allah. Ni kata tuan-tuan tauhid. Tuan-tuan, bila kita ada masalah, bila nak mengadu masalah, bila nak keluar daripada masalah, tuan-tuan, kita nak kenal darun wan nafi'un. Yang beri mudarat, yang beri manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi angkat tangan dia, ya Allah, ke mana sebenarnya yang engkau nak hantar aku ni, kata Nabi SAW. Ya Allah, sebenarnya apa yang engkau nak lakukan kepada aku, ya Allah. Tetapi ya Allah, seandainya engkau tidak murka kepada aku, maka aku tak peduli ya Allah. Aku akan teruskan apa yang engkau perintahkan. Tuan-tuan, masa Nabi doa macam tu, turun Jibril. Jibril ni mai. Tuan-tuan, Jibril mai beritahu kepada Nabi SAW. Hei Muhammad, apa kata kalaulah kita angkat bumi Taif ini dengan segala gunung ganangnya, kita angkat, kemudian kita hempaskan di atas kepala-kepala penduduk di kota Taif ini. Tuan-tuan, apa yang disebut oleh Nabi SAW? Nabi angkat tangan lagi kepada Allah. Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, janganlah engkau binasakan mereka itu. Ya Allah, beri petunjuk kepada mereka, kerana mereka itu tidak mengetahui, ya Allah. Tuan-tuan, dekat sini memberi pelajaran kepada kita. Di dalam nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada kesabaran. Tuan-tuan, perlu kepada kasih sayang untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila dah macam tu keadaannya, akhirnya Nabi SAW dijemput oleh Allah. Tuan-tuan, masa nak dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj ini yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala. Dan tuan, Nabi SAW telah disandakkan di mana? Di Hijr Ismail. Dan disandakkan dia di situ. Dan tuan, kemudian Jibril alaihissalam yang ada pada masa itu memerintahkan kepada malaikat yang lain supaya membawa air Zam-Zam. Dan tuan, bawa air Zam-Zam. Kemudian dibelah dada Nabi SAW. Tuan-tuan, bila dibelah ni, maka dicucikan hati Nabi, dimasukkan keyakinan, dimasukkan ilmu, kemudian dimasukkan hikmah di dalam dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, apa makna daripada semua ni? Tak boleh ke nak terus Isra' saja? No. Tuan-tuan, apa mustahil ke bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jalankan hamba dia macam tu sahaja? Tuan-tuan, boleh kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak. Tuan-tuan, tapi yang berlaku ni pada diri Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni dia petunjuk kepada umat dia. Tuan-tuan, Nabi ni segala pelajaran dunia dan juga akhirat ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, siapa yang belah dada bagai ni? Kata ulama, sesiapa yang nak melihat segala hikmah yang dijadikan oleh Allah, siapa-siapa dia yang nak melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hendaklah dia mensucikan hatinya daripada segala dosa. Dengan Allah, dia kena memperbetulkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, dia akan dapat lihat segala rahsia-rahsia yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang kita tahu ni hanya yang zahir sahaja. Banyak lagi hak yang kita tak tahu. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kata Allah, tidak ada seorang pun yang tahu apa-apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka proses pembelahan dada Nabi SAW dimasukkan dengan ilmu hikmah dan dicucikan pula dengan semulia-mulia ayat, iaitu ayat Zamzam. Tuan-tuan, memberi pelajaran kepada kita. Orang yang nak melihat kebesaran Allah, nak tengok hikmah dan rahsia semua yang dibuat oleh Allah, adalah dengan jalan penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi perbicaraan berkenaan dengan Isra' dan juga Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat tu. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma israrna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.